Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia panel penilai, rakan-rakan pembentang serta hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Kini tibalah giliran saya untuk membentangkan berkenaan dengan tajuk penyesuaian dan perubahan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian di institusi pengajian tinggi. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya untuk berkongsi sedikit tentang abstrak kertas konsep ini. Kertas konsep ini wujud apabila wabak COVID-19 yang melalui dunia dan mencetuskan pandemik termasuklah di negara kita, dan pembelajaran secara fizikal ditukarkan kepada pembelajaran dalam talian termasuklah di peringkat pengajian tinggi. Dengan menggunakan analisis dokumen melalui pembacaan buku, artikel dan juga kajian yang berkaitan, didapati bahawa proses pelajaran dan pengajaran dalam talian mempunyai beberapa kelemahan, dan perkara-perkara ini telah diterjemahkan melalui bentuk jadual dan hasil dapatan sekunder hasil daripada pembacaan dalam tajuk ini. Kemudian perubahan dari aspek pelaksanaan dan kaedah yang sesuai boleh diikuti semula agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan berkesan sekiranya pembelajaran dalam talian diamalkan dan diteruskan pada masa akan datang. Jadi kata kunci kat sini ialah COVID-19, pembelajaran dan pengajaran, pembelajaran dalam talian, pengajian tinggi, analisis dokumen, penyesuaian dan juga perubahan. Introduction ataupun pengenalan. Wabak pandemik COVID-19 yang bermula di Wuhan, China pada penghujung 2019 telah merebak ke seluruh dunia termasuklah negara kita, Malaysia. Di Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi telah memutuskan untuk pembelajaran secara bersemuka digantikan dengan pembelajaran dalam talian secara total. Hal ini diwujudkan kerana apa? Kerana ingin menyelamatkan nyawa warga IPT dan juga pelajarnya. Dan yang kedua ialah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Hodges et al. 2020 menyatakan bahawa pelaksanaan secara total dan drastik mewujudkan pelbagai kesan dan cabaran kepada tenaga pengajar dan pelajarnya. Hal ini kemudiannya disambung oleh Sun et al. 2020 yang menyatakan bahawa cabaran dan kesan yang wujud daripada pembelajaran dan juga pengajaran dalam talian ianya memberi tekanan tambahan kepada warga institusi pengajian tinggi. Oleh hal yang demikian, kertas konsep ini ingin mengenal pasti bagaimana penyesuaian dan perubahan dapat dilakukan untuk membolehkan pembelajaran dalam talian dilaksanakan dengan berkesan di peringkat institusi pengajian tinggi. Kertas konsep ini menggunakan teori perubahan Kurt Lewin 1951. Terdapat 3 fasa utama dalam perubahan. Menurut Kurt Lewin, fasa pertama ialah pencairan ataupun unfreezing. Proses pencairan sudah pun berlaku sebenarnya apabila wabak COVID-19 melanda dunia. Segala aktiviti ataupun pembelajaran secara bersemuka telah dihentikan bagi mengelakkan penularan wabak berlaku di kampus ataupun di institusi pengajian. Seterusnya, segala aktiviti fizikal juga telah ditamatkan ataupun digantikan dengan pembelajaran ataupun aktiviti secara dalam talian. Dan seterusnya masuk kepada fasa yang kedua, iaitu perubahan. Fasa perubahan yang mana warga di IPT telah mengamalkan sesi pembelajaran dalam talian secara total. Segala aplikasi yang membolehkan pembelajaran dilaksanakan dalam talian diamalkan bergantung kepada keperluan dan kesesuaian kuliah. Ini menurut F1 tahun 2020. Pengetahuan serta kompetensi ICT di kalangan pensyarah dan pelajar juga meningkat daripada tidak mahir kepada semakin mahir. Dan fasa yang terakhir ialah pembekuan semula, refreezing. Peralihan fasa daripada pandemik ke endemik. Di sinilah sepatutnya IPT mengambil tempat ataupun peluang untuk menginstitusikan atau mewartakan pembelajaran secara dalam talian yang standard dan sistematik di peringkat pengajian tinggi. Pengalaman dan kompetensi pensyarah serta pelajar yang sedia ada semasa pandemik seharusnya diperkemas agar proses perubahan ataupun pembelajaran dapat dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, model 8 langkah mengurus perubahan kota juga dilihat membantu kepada pembelajaran dan juga pengajaran dalam talian yang lebih baik. Menurut model 8 langkah mengurus perubahan kota, yang pertama iaitu mencipta keperluan. Kita ataupun umum telah mengetahui bahawa kemahiran ICT yang diperoleh semasa open distance learning yang diamalkan oleh pelajar dan juga pensyarah semasa pandemik tidak seharusnya ditinggalkan sebegitu sahaja. Oleh hal yang demikian, di pihak
pengajian tinggi ataupun fakulti seharusnya membentuk suatu pakatan yang kuat di kalangan pensyarah dan pelajar untuk memulakan perubahan. Ini memberi kepentingan supaya pembelajaran dalam talian dapat dilaksanakan atau diamalkan dengan lebih teliti. Seterusnya ialah mencipta visi. Visi yang jelas terhadap perubahan haruslah dibina dan difahami supaya organisasi faham dengan jelas mengapa pembelajaran talian itu perlu dilaksanakan. Selain itu, visi juga dapat menjadikan institusi seperti pelajar dan pensyarah bermotivasi dalam mencapai visi yang ditetapkan. Seterusnya ialah penyampaian visi. Penyampaian visi dalam talian perlu disebar luas. Penyampaian visi juga perlu jelas dan konsisten agar kepentingan perubahan yang ingin dilaksanakan mendapat perhatian serta kerjasama di kalangan para pelajar dan juga pensyarah. Langkah yang kelima ialah menghapuskan halangan. Institusi perlu mengenal pasti bentuk-bentuk halangan yang wujud dalam melakukan perubahan seperti pihak penentang dan sebagainya. Apabila halangan itu dapat diselesaikan, maka institusi boleh membentuk sasaran masa pendek. Sasaran jangka masa pendek dibina untuk mewujudkan motivasi di kalangan pelajar dan juga pensyarah. Ianya akan menjadi sebagai satu batu loncatan kepada matlamat perubahan yang ingin diselesaikan. Langkah yang ketujuh ialah terus bina perubahan. Pembelajaran dalam talian di peringkat pengajian tinggi seharusnya diterima pakai dan digunakan sebagai salah satu kaedah pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala dan bersistematik. Pendidikan perlulah berubah kepada suatu bentuk yang baru dan tidak boleh mengharapkan kaedah lama semata-mata, iaitu secara bersemuka. Dan akhir sekali iaitu mengukuhkan perubahan dalam budaya. Perubahan yang berlaku perlu dibudayakan atau diinstitusikan agar perubahan yang berlaku dapat diteruskan serta ditambah baik. Perubahan haruslah dilaksana secara berterusan sehingga wujudnya keperluan untuk berubah ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Untuk problem statement ataupun gap, terdapat tiga isu yang dibawa dalam kajian ataupun kertas konsep pada hari ini. Yang pertama ialah ianya memberi cabaran kepada pelajar kurang berkemampuan ataupun pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman. Ini diutarakan oleh The Star pada tahun 2020. Kemudian Fauziana 2020 juga dalam kajiannya mendapati bahawa pengajaran dan pembudayaan dalam talian menuntut komitmen dari banyak pihak serta kerjasama supaya dapat memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran terutamanya daripada perihal yang berkaitan dengan teknologi. Dan yang ketiga ialah N-A dan Kifli N pada 2015 yang mendapati bahawa amalan PDPC dalam talian setotal membuatkan para pelajar tidak fokus dan terganggu kerana banyak perkara yang dilakukan pada sesuatu masa semasa mereka berada di luar kampus ataupun di rumah. Jadi untuk literature review ataupun kajian literatur, saya mendapati terdapat cara ataupun strategi utama dalam memantapkan pembelajaran dan juga pengajaran dalam talian yang berkesan ialah strategi kognitif, metakognitif dan juga pengurusan sumber. Ini dinyatakan oleh Panadero pada 2017. Kognitif dan metakognitif merujuk kepada kefahaman pelajar dan juga pengurusan sumber pula merujuk kepada faktor luaran yang mempengaruhi pembelajaran seperti motivasi, persekitaran usaha dan sebagainya. Ini dinyatakan oleh Gracer pada 2015. Dan hasil kajian keberkesanan dalam talian oleh Su dan Chen 2016 telah menggariskan 5 faktor utama terhadap kejayaan pembelajaran dalam talian, iaitu yang pertama ialah kandungan khusus yang direka bentuk dengan baik. Yang kedua, interaksi motivasi antara pengajar dan pelajar. Yang ketiga, pengajar yang bersedia dan disokong sepenuhnya. Yang keempat, mewujudkan rasa komuniti pembelajaran dalam talian. Dan yang kelima ialah kemajuan pesat teknologi. Jadi, Sun Chen telah menggariskan 5 perkara utama dalam pembelajaran dalam talian ini. Melalui pembacaan juga didapati Morera tahun 2016 telah berjaya membangunkan mod pembelajaran dalam talian di universiti berasaskan kampus di kawasan Timur Laut Amerika Syarikat. Kejayaan beliau didorong oleh strategi yang mantap, berfokuskan antarabangsa dan persediaan rapi sebelum memulakan pelaksanaan pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian yang diamalkan semasa pandemik COVID-19
membuka peluang kepada makmal global dan akses terbuka kepada pelajar untuk mengakses maklumat dan juga berhubung dengan masyarakat dengan lebih mudah. Ini dinyatakan oleh Benito et al. 2021. Namun begitu, Muir et al. 2019 juga menyatakan terdapat faktor yang menyebabkan turun naik penglibatan pelajar semasa pembelajaran dalam talian. Antaranya ialah kehadiran pensyarah, beban kerja, kandungan penilaian, komitmen kehidupan kerja dan lain-lain. Selain daripada itu, setengah pelajar juga mungkin tidak dapat menumpukan perhatian ataupun menggandakan usaha mereka. Ini dinyatakan oleh Asher dan Shang 2018. Okey, termasuklah faktor tekanan luaran dan ketidakpastian tentang situasi ataupun gangguan di rumah dan juga lokasi pembelajaran itu berlangsung. Ini dinyatakan oleh Sun et al. 2020. Seterusnya, kajian Beaver et al. 2021 juga membuktikan bahawa pelajar mengalami lebih banyak kesukaran dalam mengurus masa mereka dan usaha mereka dilakukan kurang bermotivasi berbanding sebelum peralihan kepada pendidikan dalam talian. Okey. Jadi untuk metod ataupun kaedah, kertas konsep ini menggunakan kaedah analisis dokumen melalui pembacaan jurnal ataupun buku serta kajian yang terkini berkenaan dengan pembelajaran dalam talian yang dilaksanakan di peringkat IPT. Hasil daripada dapatan dan juga perbincangan mengenai artikel yang dipilih didapati Felicitas B. et al. 21 menyatakan bahawa terdapatnya penurunan terhadap di kalangan pelajar terhadap pembelajaran dalam talian yang dijalankan secara total berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka. Dan melalui kajian Felicitas juga, setiap aspek iaitu perhatian, usaha, pengurusan masa, motivasi dan juga pengurusan masa untuk pembelajaran sendiri juga merosot. Dan wujudnya kumpulan-kumpulan tertentu di kalangan pelajar iaitu overwhelmed, adapters, maintenance dan juga surrenderers. Di kalangan 4 kumpulan ini, adapters merupakan kumpulan pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan lebih pantas berbanding dengan maintenance dan juga surrenderers. Overwhelmed ialah mereka yang mengalami kesukaran namun tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Selain itu, dapatan daripada kajian oleh Agueda B. et al. Pula menyatakan terdapat komponen ataupun kaedah pembelajaran dalam talian yang perlu dipertingkatkan. Ini dapati sebanyak 57% responden bersetuju dan masih terdapat pelajar dan juga pensyarah yang masih juga belum bersedia untuk pembelajaran dalam talian sepenuhnya, yang mana membawa kepada 56% bersetuju daripada responden. Seterusnya, latihan dan juga kemahiran ICT juga perlu diteruskan dan ditambah baik. Ini mendapat tahap yang tertinggi iaitu 95% dan juga responden bersetuju sekiranya fakulti dapat membantu menjadikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian lebih berkesan. Maksudnya sokongan, wujudnya sokongan dari pihak fakulti. Hasil daripada kajian Agueda juga menyatakan bahawa latihan dan kemahiran ICT perlu diteruskan dan ditambah baik. Ini dapatan menunjukkan 95% bersetuju dan sekali lagi sokongan fakulti dapat menjadikan pembelajaran dalam talian lebih berkesan sebanyak 92% dan akhir sekali mereka mencadangkan agar rancangan strategik dibina dan kelemahan seperti akses dan kompetensi ICT dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Responden daripada ketiga-tiga universiti juga menyatakan bahawa mereka bersetuju sekiranya pembelajaran secara hybrid ataupun teradun dilaksanakan di peringkat pengajian tinggi, iaitu sebanyak 79%. Hasil daripada pembacaan dan juga dapatan daripada artikel yang dipilih tadi, pengkaji mendapati ianya mewujudkan satu sisi lain ataupun isu lain terhadap pengajaran dan juga pemudacaraan dalam talian di negara kita di peringkat IPT. Antaranya ialah persediaan pelajar, yang mana pelajar perlu bijak dalam menguruskan masa dan juga mahir dalam mencari maklumat dan juga menggunakan teknologi dalam pendidikan. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana mereka merupakan pemegang taruh dan juga penentu kepada kejayaan perubahan yang dilakukan. Seterusnya ialah tenaga pengajar. Menurut Cik Azizan dan Muhammad Nasir tahun 2020, menyatakan bahawa kesediaan tenaga pengajar dalam menjalankan proses ataupun sesi pengajaran dan pemudacaraan dalam talian akan memudahkan dan juga membantu proses pembelajaran pelajar. Muhammad 2020 juga menyatakan bahawa kepelbagaian teknologi dan juga kaedah akan membantu pelajar dalam sesi pembelajaran dan juga pembelajaran dalam talian dengan berkesan. Justru itu, kesediaan pengajar
ataupun pendidik untuk meningkatkan kemahiran ICT serta mempelbagaikan pedagogi pengajaran sudah pasti akan menjadikan sesi pembelajaran yang berlangsung akan lebih menarik dan juga interaktif. Seterusnya ialah peranti. Penggunaan peranti yang sesuai juga menjadi salah satu elemen kepada kejayaan pembelajaran dan juga pemudacaraan dalam talian. Perkara ini telah menjadi ataupun telah membuka mata pihak kerajaan dalam memberikan peranti kepada siswa. Hal ini membolehkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga berkesan. Peranti yang tidak sesuai akan mengakibatkan proses itu terganggu ataupun lagging semasa sesi pembelajaran berlangsung. Peranti yang baik dan dibantu dengan alat-alat tambahan seperti kamera, sistem bunyi dan juga mikrofon membolehkan berlakunya komunikasi semasa PDPC dalam talian. Akhir sekali ialah jaringan internet IUC Perdana Putrajaya Etol 2021 menyatakan bahawa PDPC dalam talian memerlukan persekitaran yang kondusif dan capaian jaringan internet yang stabil. Selain itu, Luqman Arif Abdul Karim 2020 dalam satu kajiannya menyatakan bahawa terdapatnya jurang yang sangat besar di antara capaian internet di bandar dan juga di luar bandar iaitu 70 dan 70%. Implication ataupun implikasi. Melalui dasar e-pembelajaran negara depan yang dipindahkan pada tahun 2011 dan ditambah baik melalui depan 2.0 pada 2015 merupakan satu dasar yang mendukung pelan penggunaan pendidikan Malaysia di peringkat pengajian tinggi. Ia juga melibatkan Globalized Online Learning GOL. Dasar ini dilihat tidak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan jika dilihat daripada pembelajaran dalam talian yang diadakan semasa pandemik COVID itu berlaku. Justru itu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT seharusnya lebih efisien dan proaktif dalam merangka program yang bersesuaian agar para pensyarah dan juga warga IPT dapat mempersiapkan diri supaya bersedia sekiranya pembelajaran dalam talian dilaksanakan pada masa akan datang. Seterusnya, pendidik di IPT Azlan Etol 2014 menyatakan bahawa kesibukan para pensyarah di lapangan dan juga di kampus merupakan salah satu bebanan kepada mereka. Justru itu, pembelajaran dalam talian atau PDPC dalam talian dilihat sebagai salah satu jalan yang terbaik dan pelbagai fitur dan aplikasi yang terdapat dalam PDPC dalam talian juga memberi ataupun membuka minda pelajar dalam proses pembelajaran mereka khususnya. Dan yang terakhir ialah institusi pengajian tinggi. Jadi IPT perlu berani untuk mewartakan pembelajaran dalam talian institusi dan pantas dalam mencari solusi kepada kelemahan yang dibincangkan. Oleh hal yang demikian, melalui teknologi kita lihat bahawa warga IPT dapat berdaya saing dan juga mempunyai akses yang lebih kepada bahan ilmiah berbanding daripada secara bersemuka dan mengharapkan pada buku semata-mata. Kesimpulan hasil daripada pembacaan dan juga perbincangan didapati bahawa pembelajaran dalam talian secara total tidak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan mendapat maklum balas yang negatif di kalangan pelajar dan juga pensyarah. Jadi, kelompangan dan kelemahan ini perlulah diatasi supaya pembelajaran dalam talian di peringkat IPT dapat dilaksanakan dengan kesan pada masa akan datang. Justru itu, penyesuaian dan perubahan PDPC dalam talian di IPT perlulah dilaksanakan dan ini akan menjadikan IPT sentiasa bersedia dan mampu untuk meneruskan wadah pendidikan sekiranya pembelajaran dan juga pemudacaraan di dalam talian di peringkat IPT dilaksanakan semula sekiranya wabak seperti COVID-19 itu berulang kembali. Sekian, terima kasih. Inilah antara rujukan dan saya buka sekiranya ada pandangan ataupun pertanyaan dari pihak hadirin sekalian.